Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk anda yang saya kasihi. Doa saya agar anda sihat walafiat ya saudara. Khabar saudara Syahizam di TikTok. Saudara Tajul Izlan Hussein, terima kasih hadir. Malam ni saya agak lewat bersiaran sedikit saudara. Saudara Azwan MK, saudara, sebab maklum sajalah baru balik daripada Bagan Datuk. Yap, sekejap. Tu dia. Sebab gangguan banyak sangat. Ya, saudara, saya baru kembali daripada perjalanan yang agak panjang. Ya, sekitar Bagan Datuk ya, Cik Pa Muhammad, saudara Azwan MK, Syarifuddin Syari. Begitu juga saudara Dian Shah dari Kawan Baru, Rahim Awang Damit, saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan, saudara Awang Yusof di Instagram, saudara Zul Marshall, Is Kaza, Puan Hamidah Rashidah di Instagram, saudara Angkol, saudara Hafiz Nasa, begitu juga dengan saudara siapa lagi? Saudara Reza Sam Acoy ya. Jejak Warisan Rosi Yunus di Instagram, Puan Marabiah Abdullah. Selamat malam saudara Hamzah Hussein. Begitu juga saudara Muhammad Isa, Abdul Rahim dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf saudara, sebab waktu menghambat kita. Dan hari ini pun saya sebenarnya jam 5 petang tadi saya masih lagi berada di Bagan Datuk. Sampailah sekitar jam 6.30, pukul 7.45 dekat pukul 8. Baru saya bergerak untuk kembali ke Kuala Lumpur. Sampai di rumah saya, tak maaf saya kalau bau-bau sikit, tak sempat nak mandi. Terus membuat ini pencerahan, apa dapatan saya, supaya lain tidak, agar teman-teman semua, warga yang bersama-sama dengan saya mendapat sedikit informasi. Ya, jangan marah saudara. Ini dapatan saya sekembalinya saya daripada kawasan Parlimen Presiden UMNO. Itu jadi tentulah banyak cerita-ceritanya. Mudah-mudahan BN menang, kata Muhammad Azhar, Muhammad Hadi, Saudara Ahmad Faruza, Saudara Acai Bentayan, salam dari Pahang. Begitu juga Saudara Awang Yusofi, Awang Yusof, anggaran terkini kita boleh menang ke? InsyaAllah. Saudara Rosli Asam, Joka Karim, semoga sihat selalu, terima kasih. Rohayati, saya nak jelaskan di sini saudara apa yang saya terangkan, apalah dapatan saya. Lebih daripada itu tak tahulah saudara. Sebab saya menghubungi teman-teman sepanjang perjalanan pulang daripada Bagan Datuk tadi. Saya menghubungi teman kita di Pahang, di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, khususnya di Terengganu. Begitu juga di Pahang ya saudara, termasuklah di Perlis, di Kedah dan sekitar kawasan negeri Perak, begitu juga Selangor ya saudara. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan ini, saya harus mengingatkan anda bahawa hari ini hari Jumaat tanggal 18 November ya saudara, dan sudah masuk hari yang ke-976. Virus corona menyerang negara kita, masih belum usai lagi. Laporan saudara Jamil Idris, nampaknya ada peningkatan. Kemarin 3,304, semalam dia meningkat kepada 3,457. Saat kita nak mengadakan pilihan raya, nampaknya peningkatan begitu ketara sekali. Jumlah yang jangkitannya, jumlah keseluruhan sudah 4,960,179. Menurut laporan saudara Jamil Idris dan Rio, saudara, peningkatan terdapat di 8 buah negeri dan susut cuma di 7 negeri. Sementara Terengganu tidak berubah kepada 77 kes jangkitan. Lain-lain negeri, Selangor 1,187, Wilayah Persekutuan 322, Sabah 266, Sarawak 158, Kedah 171, Kelantan 124. Yang agak menghairankan saya, Kelantan pun sudah meningkat balik. Di Perak 138, Pahang juga meningkat daripada 159, Melaka meningkat 262, Pulau Pinang meningkat 216 dan Putrajaya yang sebelum lama ini cuma 50, 70, sekarang ni
Semalam 131 jangkitan. Artinya saudara, terdapat 11 negeri yang mengalami jangkitan mengatasi lebih daripada 100 jangkitan. Sebab itu saya mengatakan saudara, besok bila anda pergi ke pusat-pusat pengundian, bila berbaris tu, pastikan anda lakukan penjarakan sosial. Bimbang saya saudara, saat-saat bila tengok penularan virus corona ini meningkat. Semalam, kemarin, dia meningkat. Apakah besok bila kita ramai-ramai, selama ni kita berkumpul mendengar ceramah itu dan ini, saudara, tinggal lagi sekitar 1 jam 18 minit je lagi. Di seluruh negara mereka telah pun hampir-hampirlah final countdown untuk menutup siri ceramah, siri kempen, kerana tepat jam 12.30 malam ini tidak dibenarkan mana-mana pihak melakukan kempen lagi. Artinya sudah habis. Tamat kempen pilihan raya jam 12.30 malam ini, saudara. Jadi saudara, bagaimanapun sebelum itu kita santun dulu juga, saudara. Relax dulu, saudara. Jangan kita sabar-sabar, saudara. Saya tidak lupa mengingatkan anda dalam segmen naluri kehidupan. Kerana sebagai hamba Allah, saudara, kita dididik bahawa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah. Dan kita sebagai hamba, kita perlu menerima dengan rela. Menang kalah kita kena terima dengan redha, saudara. Kita tak punya hak untuk menolak ataupun mengelak. Sebagaimana firman Allah SWT, tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan ianya telah tertulis dalam kitab Allah sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu dalam surah Al-Hadid ayat, saudara. Ayat yang ke-22, surah Al-Hadid, bahawa Allah menyatakan bahawa segala-galanya telah tertulis. Jangan kita pula besok yang menang, yang kalah dan sebagainya, kita marah pula. Yang kalah marah. Marah pada penyokong, marah pada pekerja. Kalau menang pula tu riak sebagai. Jangan, saudara. Kerana sepatutnya kita janganlah adanya hati kita ini tergantung pada sebab-sebab yang menjadikan musibah itu, tapi lihat pada musabbabil as-sabab, iaitu penyebab segala sebab. Yakni saudara, segala-galanya adalah ketentuan Allah. Selagi hati kita masih terfokus kepada sebab-sebab, maka selagi itulah kita akan menyalahkan diri ataupun menyalahkan orang lain dan menyalahkan situasi maupun kondisi yang menyebabkan musibah itu. Jangan kita salahkan keadaan, saudara. Kita harus menerima dengan redha hati keputusan besok. Jadi segalanya telah pun ditakdirkan. Saudara, saya berharap setiap penyokong, setiap calon, terimalah apa-apa keputusan yang ditentukan oleh Allah SWT. Ya, saudara, saya dalam keadaan semua sikit, letih, tapi saya harus memberi pencerahan kerana saya merasakan malam ini tentu ramai nak tahu perkembangan terbaru, perkembangan terkini dari seluruh negara. Tapi sebelum itu, kita dengar juga Mutiara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam. Katanya kita haruslah berusaha untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, kerana ujian akan sentiasa menimpa seseorang mukmin dan muslimah, baik pada dirinya, anak-anaknya dan hartanya. Semoga kita tidak membawa dosa untuk kembali pulang ke pangkuan ilahi. Itu peringatan ataupun kata-kata hikmat atau kata-kata mutiara daripada sahabat saya Tan Sri Osu Sukam, yang saya yakin beliau kini telah pun pulang ke Sabah untuk menunaikan tanggungjawab untuk mengundi, saudara. Dan saya harus mengingatkan pimpinan negara selepas ini, janganlah pimpinan negara berbelanja wang negara tanpa had. Kekhawatiran saya, negara akan muflis kalau pemimpin berbelanja tanpa had. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, adalah tinggal 12 jam. Esok milik siapa? Banyak orang nak tahu. Sabar dulu, saudara. Tenang-tenangkan fikiran. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, sepat benua di siang kerat, dimasak kari, lalu nikmat. Sepat benua di siang kerat, dimasak kari, lalu dinikmati. Mencintai dunia melebihi akhirat, lupa diri selepas mati. Pak Nazil mengingatkan kita. Tambahnya, beli kelah di pasar Kerpan, sama siakap
si ikan otek. Berebut kuasa terselit harapan. Begitulah sikap pengamal politik. Ini malam-malam terakhir ini, Pak Nazil mengingatkan kita bahawa apa-apa pun, tunggulah ketentuan ilahi, saudara. Dan saya harus memberi peringatan pada teman-teman. Cha dari Tambun ke Putrajaya. Silakan, tak ada masalah. Saya perlu memberi peringatan pada teman-teman. Mereka yang menyunting semula saya ini, jika dimasukkan dalam mana-mana channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap syutingan yang anda lakukan. Begitu juga atas segala kiriman anda, sama ada dalam TikTok, dalam Instagram maupun Facebook. Saya cuma minta anda like, share dan subscribe. Tapi apa yang anda tulis perlulah menjaga ataupun mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Ingat saudara, kita ni adalah negara cinta damai. Kita tak boleh melakukan tindakan mengikut hati dan perasaan. Saudara, dalam waktu yang sama, saya ingin menjelaskan bahawa matlamat saya adalah sekadar memberi pencerahan politik yang bercorak informasi. Itu saja saudara. Dan bila saya beri komen segala-galanya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau laporan saya ini anda rasa tak betul, nak sanggah, boleh hantar kiriman. Tapi janganlah kita gunakan kesempatan ini duk maki amun saja. Surat FPN Suci dia kata anu asyik burukkan sampai hari ini tak ada beritahu formula pulih ekonomi. Itu keadaan saya. Ini teman kita di TikTok. Jadi kawan-kawan nanti bila menjawab jangan serang secara peribadi. Apa yang ditulis dan dinyatakan oleh saudara Qatul Istiwa followers, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim asyik. Itu tak betul, ini tak betul. Jadi apa formulanya? Memang pun saudara, sepanjang kempen yang saya lihat, lain tak ada adalah pesta maki hamon. Malam ni habislah. Sebab itu saya katakan saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Prinsip kita, we must agree to disagree, selesai masalah. Ingat saudara ya. Dan saya melihat sepanjang kempen selama 14 hari telah pun berakhir pada malam ini, sekitar lagi 1 jam 11 minit. Memang amat mengecewakan saya bila saya melihat calon-calon lain tak ada cerita nak menang. Kalau saya menang, ada yang kata nak jadi Perdana Menteri, ada nak kata nak duduk jadi kalau negeri-negeri yang ada Dewan Undangan Negeri yang mengadakan pemilihan, iaitu Dewan Undangan Negeri Pahang, Perlis dan Perak. Calon-calon kebanyakannya nak jadi menteri besar. Saya katakan benda ini salah. Apabila anda mewawarkan orang ni calon menteri besar, calon Perdana Menteri, itu seolah-olah kita mengambil tanggungjawab ataupun kuasa agung. Kita harus terima dengan tenang. Bila usai saja pemilihan, saya ingat sekitar malam besok, dalam pukul 12 nanti saya yakin pukul 12 atau pukul 1 pagi, maka mana-mana parti yang mencapai kemenangan sebagaimana yang diharapkan, melebihi daripada jumlah 222 dapat 112, dia boleh membentuk kerajaan. Kerana satu parlimen tu dia tak bersanding, itu dijerai ya. Jadi sebab itu kalau mana-mana parti yang mendapat 112 kursi, dia boleh bentuk kerajaan. Pembentuk kerajaan itu diizinkan bagi parti yang mendapat majoriti. Tetapi untuk calon Perdana Menteri itu ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Itu kuasa mutlak agung. Jangan kita nak memandai-mandai, kita nak kata orang itu, orang ini. Kalaulah agung memilih siapa saja di kalangan 221 ahli parlimen yang akan dipilih oleh rakyat, terpulang pada baginda kalau baginda yakin calon itu boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Tapi tentulah daripada parti yang memenangi mendapat simple majority sekurang-kurangnya saudara. Itu penjelasan awal. Dan saya berdoa agar besok tak ada hujan. Sebab ternyata saudara,
Tadi saya di Bagan Datuk, semalam saya di Tanjung Karang, kemarin saya di Kuala Selangor, sebelum tu saya di Maran, saya di Langkawi. Tak ada pula hujan ribut. Memang ada berlaku banjir sekitar di, tak silap saya, di Melaka sikit, di Shah Alam. Bukan Shah Alam kawasan yang saudara Syam Jalil bertanding, iaitu kawasan Parlimen Kota Raja. Itu saja yang ada banjirnya, dan sedikit-sedikit lah. Kalau di sekitar pesisir pantai, macam di Bagan Datuk, di Kuala Selangor, di Kuala Ketil, begitu juga di Kuala Kedah, ataupun sekitar kawasan tepi pantai, maka sekarang ini sekarang ini adalah musim air mati kekat. Orang tepi laut dia tahulah, air tidak bergerak. Apabila air tidak bergerak, waktu dia naik itu lagi, air pasang besar, kemudian dia tak bergerak, alirannya tidak ada. Jadi membuatkan banyak rumah-rumah yang masih ada digenangi air. Bukan dimasuki air saja, digenangi air. Jadi rumah tu adalah dalam setengah kaki, yang naki air, bukan banjir besar. Sebab itu saya berdoa agar besok tak ada banjir besar, maka dengan sendirinya menjawab segala tuduhan pihak daripada pemimpin parti-parti pembangkang yang begitu lantang mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi mau menjerat rakyat supaya nak mengundi dalam masa banjir pun nak buat. Zalimnya beliau. Ada kalangan pemimpin parti pembangkang mengatakan ini nak membunuh rakyat. Saya jangan lupa dalam tempoh 2 minggu bagaimana pentah-pentah politik invoke yang berjalan selama sebulan lebih, menuduh bahawa seolah-olah kita ni nak buat pilihan raya ini kerana hendakkan kuasa untuk membebaskan pemimpin kita yang dituduh di mahkamah. Jadi pertama kali mereka mengatakan bahawa banjir besar akan berlaku, sedangkan setakat saat ini saya masih terasa bahang. Saya balik ke Kuala Lumpur, sekitar Petaling Jaya, tak ada pun. Mudah-mudahan tak adalah berlaku hujan. Kalau ini terbukti tiada hujan lebat besok, maka terjawablah segala persoalan bahawa apa yang dilakukan oleh pimpinan pembangkang merupakan satu pembohongan kepada rakyat. Ini mereka bermain. Sebab itu saya dah bercakap, saudara, kita jangan buat kerja Tuhan. Cuma saya harapkan esok Berjana Kader Saudara Mahdi Hashim betul keluar awal pagi, pergi mengundi. Jangan lupa bawa kad pengenalan. Walaupun ada orang mengatakan tak payah bawa kad pengenalan, no, kena bawa kad pengenalan, beratur, pastikan ada penjarakan sosial. Lebih baik keluar mengundi awal. Sebab kalau waktu petang hujan pula, dah tuduh pula musim hujan pula nak adakan pilihan raya. Jadi saudara, inilah gambarannya yang perlu saya jelaskan. Besok awal pagi pukul 8.30, lepas minum sarapan pagi, bolehlah pergi mengundi. Sebab cuaca nampak gaya setakat hari ini, malahan menurut Jabatan Kaji Cuaca tidak diramalkan hujan ribut untuk besok. Kalau ini tak berlaku, malam besok lunyailah parti pembangkang, saya akan kerjakan mereka. Kerana mereka menuduh macam-macam lagi, kononnya dalam banjir pun nak buat pilihan raya. Saya mengulangi apa yang mereka katakan, apa yang mereka lontarkan. Sebab itu saya katakan bahawa sebenarnya mereka takut untuk menghadapi pilihan raya kerana mereka juga berada dalam ketidaksiapsiagaan. Dan saya melihat sebenarnya apa yang tersembunyi di kalangan pemimpin parti pembangkang, sebenarnya mereka mengharapkan agar pilihan raya ini dapat diadakan selepas Januari ataupun Februari. Saya tahu kenapa? Sebab ada perjanjian antara Perdana Menteri Kerajaan Keluarga Malaysia Datuk Ismail Sabri dengan pemimpin pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan Mat Sabu dalam MOU. Jangan lupa saudara, di mana dalam MOU itu Kerajaan Keluarga Malaysia bersetuju untuk memberi peruntukan kepada setiap ahli parlimen 3.5 juta ringgit seorang. Jadi mereka mengharapkan kalau diadakan pilihan raya itu selepas Januari atau Februari, maka 3.5 juta ini harus dibayar kepada mereka. Sebab itu mereka marah sangat diadakan pilihan raya sebelum
sebelum bulan Disember ataupun Januari dan sekarang ni lah. Sebab tak ada apa-apa. Bagaimana saya melihat, saya ucapkan syabas pada Presiden UMNO yang telah dapat membaca gerak langkah Parti Pembangkang. Sebab itu beliau mengatakan, semalam saya dapat berbual dengan beliau, beliau mengatakan takkan kita nak bagi peluru pada Parti Pembangkang. Sebab itu UMNO menuntut diadakan pilihan raya lebih awal. Sebab memang sejak langkah Sheraton sehinggalah hari ini kita punya tuntutan nak diadakan pilihan raya. Dan besok kita telah memulangkan ataupun kerajaan memulangkan kembali kuasa kepada rakyat untuk menentukan siapakah calon-calon yang akan dihantar untuk menjadi wakil kepada rakyat itu di Dewan Rakyat. Cuma yang saya katakan, melihat perkembangan ini kempen-kempen daripada Johor sampailah ke Perlis, isu tak ada saudara. Cuma kuranglah sekarang ni. Isunya lain tak ada. Perompak, penyamun, mak sakau. Perompak, penyamun, mak sakau. Yang rakyat nak tahu besok lepas pilihan raya, apa perancangan seandainya kamu dipilih sebagai ahli parlimen ataupun di Dewan Negeri. Apa perancangan? Saya melihat kalau ini keadaannya saudara, besar kemungkinan pilihan raya selepas pilihan raya pun parlimen kita seandainya puak-puak daripada Pembangkang tu berada ramai di parlimen, tidak merubah suasana yang parlimen jadi sarkas. Cuma alhamdulillah bahawa calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional nampaknya muka-muka baru dan anak-anak muda yang tentulah mereka tahu dengan Tuan Madinah serta tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Tapi kalau yang ada di atas pentas-pentas sepanjang ceramah tu saya tengok saudara, rasanya pentas mereka daripada pentas politik Maki Hamun akan dibawa ke parlimen, rosaklah negara kita saudara. Ini saya beritahu pada anda. Baik saudara, saya melihat juga perang di media sosial memang kali ini semakin hebat. Memang hebat. Malahan di saat-saat akhir pun Parti Perikatan Nasional, mereka dilihat seolah-olah menguasai secret service dalam media sosial apabila setiap pengundi telah pun dihubungi melalui kiriman, sama ada SMS atau WhatsApp. Kira mudah saja. Mesejnya, anda mengundi di kawasan ini, tempatnya, lokasinya, saluran berapa dinyatakan. Itu datang daripada Parti Perikatan Nasional saudara. Dan dia pun sebut, jangan lupa calon mereka Sipolan bin Sipolan. Saya tidak dapat pun kiriman daripada Parti Keadilan. UMNO pun terkebelakang dalam aspek ini. Yang ini kita ucapkan tahniahlah kepada pekerja-pekerja ataupun penggerak-penggerak media sosial. Ini yang dikatakan bom di saat akhir, itu daripada Parti Perikatan Nasional saudara. Sebab saya dapat terima benda tu, saya tidak boleh bercerita benda yang tak benar. Yang benar saya nyatakan supaya semua faham. Tapi apa yang anda terima itu hanyalah sebahagian daripada propaganda terakhir. Sebab selepas jam 12 tengah malam dah tak boleh nak kempen. Tapi bila mereka mengingatkan, macam saya, saluran berapa, tempat mengundi berapa, tapi waktu itu disiarkan juga gambar calon-calon daripada Parti Perikatan Nasional yang bertanding di kawasan di mana saya akan mengundi besok. Ini saya ucapkan tahniah lah. Kita kena salute lah mereka yang terfikir soal itu. Cuma saya hairan bagaimana mereka boleh mendapat data-data peribadi saya. Ini pun satu hal lagi. Apakah data peribadi saya sudah pun diceroboh oleh Perikatan Nasional? Bagaimana mereka memperoleh data? Saya punya lahir di mana, tempat di mana, alamat di mana, malah tempat mengundi di mana. Detail saudara. Yang ini perlulah, saya harap Kementerian Komunikasi harus memikirkan apakah diizinkan untuk kita lakukan sepanjang musim pilihan raya ataupun saat-saat terakhir. Jadi benda ini berlaku petang tadi. Saya mikirkan kalau petang tadi, malam ni dapatlah berkempen last minute, sedangkan jam 12 tengah malam dah tak boleh nak berkempen. Artinya mungkin dalam pukul 1 pagi nanti banyaklah kita akan terima itu kempen yang apakah Suruhanjaya, pilihan raya mengizinkan, sedangkan dah tak boleh berkempen dah. Jadi saya harap anda faham saudara, itu keadaannya.
Kemudian saya juga menerima satu kiriman, saya lupa nama seorang sahabat saya. Ini bagi saya lah, ini pembohongan, tak betul. Apabila dia kata kakak saya tinggal di Felda, salah sebuah rancangan Felda di Negeri Sembilan. Dia kata wakil Perikatan Nasional datang memberi ceramah. Dia memberi ceramah rumah ke rumah. Dia kata wakil tersebut memberi kenyataan yang agak mengelirukan, terutama kepada pengundi saluran 1 dan 2. Katanya lebih baik pilih Perikatan Nasional kerana semua calonnya Melayu. Kalau Barisan Nasional, dalam Barisan Nasional ada Cina dan India. Dan kalau pilih Pakatan Harapan pun ramai Cina dan India. Jadi kena pilih Perikatan Nasional sebab ramai Melayu dalam parti itu. Saya rasa ini pembohongan, saudara. Ini yang saya katakan mereka mengamalkan politik rasis. Ini tak sepatutnya diizinkan berlaku. Sebab dalam Perikatan Nasional pun ada parti gerakan. Jadi banyak orang kadang-kadang boleh terkeliru kerana yang ditonjolkan adalah Tan Sri Muhyiddin dengan PAS, antara parti PBM dengan PAS. Bagaimana dengan gerakan yang menurunkan calon-calon mereka, banyak kursinya. Jadi inilah bagi saya satu pembohongan. Kenapa harus rakyat dibohongi? Ini pengampin-pengampin yang turun di kawasan Felda. Jadi teman-teman di Felda, bila berkesempatan dengar ceramah saya ini, kalau mereka mengatakan hanya Perikatan Nasional parti menurunkan calon Melayu, tak betul. Saya cakap terus tak betul. Sebab semua parti mempunyai calon-calon berbilang kaum. Saudara, itu saya harus memberi penjelasan supaya teman-teman tidaklah dikelirukan. Kadang-kadang mereka yang berkempen ini mengelirukan. Matlamatnya tidak lain dan tak bukan adalah untuk menggapai sokongan. Saudara, sebab begitu saya melihat juga propaganda terbaru. Ini satu hal lagi. Kalangan ahli UMNO pun dan mula berselerak mengatakan bahawa ini kalangan mereka yang tidak terpilih sebagai calon. Orang kata sour grape. Perumpamaannya bila buang tu tak dapat pegang buah anggur, dia kata buah anggur tu masam. Ada peribahasa Inggeris, the sour grape. Seekor beruang, dia tengok buah anggur, dia pun cuba nak gapai, tak dapat. Bila tak dapat, dia kata itu anggur tu masam. Saudara, begitulah keadaannya terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO yang terdahulu. Ini wolot-wolot yang tidak diturunkan bertanding, jadi dia seolah marah. Bila dia marah, dia mengatakan bahawa keadaan sekarang ni besar kemungkinan UMNO boleh dapat cuma sekian-sekian banyak, antaranya 40 ke 50, macam itulah. Jadi puak-puak ini juga mengaitkan kononnya Assalamualaikum Ustaz, saya sedang buat live Ustaz, memberi pencerahan terakhir malam terakhir. Nanti saya telefon Ustaz, boleh Ustaz? Saya minta maaf Ustaz, terima kasih. Ni saudara, kawan-kawan telefon saya. Sebab saya dah balik, saudara. Jadi sebab itu saya katakan bahawa saya perlu memberi peringatan. Kerana ada kalangan pemimpin UMNO khususnya yang tidak dicalonkan. Mereka sanggup. Jadi kalau tak dapat, biar orang kata biar berputih mata. Sepatutnya kita jangan biar putih mata, jangan biar berputih tulang, jangan berputih mata. Tapi mereka yang tak dapat dicalonkan sanggup mengambil tindakan biar berputih mata. Itu keadaannya, saudara. Ini yang tak betul. Bagi saya harus menyatakan bila mereka mengaitkan bahawa laporan daripada SB, hebat. Itu unit ini cawangan khas polis dikaitkan. Bagi saya itu tak betul lah. Masakan mungkin anggota polis unit cawangan khas dapat mengira satu persatu undian. Malahan ada pula mengatakan undi yang baru diadakan, parti itu dapat banyak ini, parti itu dapat banyak ini. Memang dapatan saya di kalangan kaki tangan kerajaan yang mengundi awal, mereka mengatakan mereka lebih memihak untuk kepada parti Barisan Nasional. Tapi saya tak berani nak katakan berapa peratus. Ada pihak mengatakan 70%, ada mengatakan 80%, ada mengatakan menurut SB Parti Harapan PH dapat 65%. Menurut pada intelijen, Mak Datuk ramainya intelijen sekarang ni yang terlibat dalam pengiraan undi.
Saudara, saya bagi terus terang, saudara, ini semua juga adalah sekadar pembohongan. Malahan ada pula kawan kita yang duduk kat London pun membuat ramalan. Pun orang kita boleh percaya. Ini saya kata akhirnya dia kena brain lah. Walaupun dia dapat tapi laporannya begitulah. Begitu begini, orang tu begini, dan hala tujunya lain tak ada. Lain tak ada apa yang mereka lakukan sekarang ini di kalangan wolot-wolot yang tidak diturunkan. Kali ini bertanding dalam pilihan raya ataupun tidak menjadi calon kerana marah kepada Presiden UMNO. Semua menulis puncanya UMNO ni kurang mendapat sambutan kerana Zaid Hamidi. Sedangkan saudara, laporan saya dapat sebaliknya. Dan saya melihat juga kalangan pemimpin Pakatan Harapan dari segi, memanglah dari segi cyber ataupun dari segi peperangan psikologi, Pakatan Harapan mendahului. Tapi perang psikologi saja, bukan undi. Perang psikologinya menunjukkan keyakinan yang teramat bahawa Pakatan Harapan boleh membentuk kerajaan, dari Tambun akan berada di Putrajaya, katanya. Saya nak bagi tahu pada teman-teman dalam Pakatan Harapan sendiri, jangan terlalu yakin. Sebab kalaupun mungkin ada pengundian memihak pada Pakatan Harapan, belum pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Sebab itu kuasa agung. Jangan kita mendahului. Ini saya dah jelaskan saudara. Sebab saya agak bersimpati dengan kawan-kawan yang kadang-kadang boleh diperbodohkan oleh pemimpin. Memang kita tidak nafikan dari segi menyampaikan ucapan, berhujah di pentas-pentas politik, Datuk Seri Anwar Ibrahim terkehadapan daripada parti-parti yang lain. Tetapi belum pasti orang mengundi semua. Macam mana, saya mengulangi lagi, semalam saya dah bercakap. Apa kata Mak Sabu? Menurut Mak Sabu, dulu dia kata, waktu saya dalam PAS, mai bagi ceramah 10,000 yang datang. Tapi bila datang musim mengundi, buka peti undi, uyup ke laut. Itu keadaannya saudara. Artinya masa yang ramai menghadiri pentas-pentas politik bukanlah sesuatu jaminan. Saya ucapkan tahniah pada gerak kerja yang dilakukan oleh JR UMNO, iaitu wanita, puteri, pemuda. Mereka menyerap pergi rumah ke rumah. Sebab itu kita dapat macam-macam informasi. Macam semalam, saya terkejut, saya melihat gerak kerja jalinan rakyat JR yang diwujudkan oleh Datuk Habibah di Parlimen Tanjung Karang. Saya terperanjat melihat lebih daripada 800 orang. Jadi saya kata, kalau inilah sebab wanita ni dia lebih mudah untuk menyantuni sesuatu persoalan. Ini tidak ada pada parti-parti yang lain. Bagaimana saya katakan, saya melihat Parti Perikatan Nasional banyak bergantung kepada PAS. Dan ini keadaannya saya, dapatan saya, bahawa di Arau, baru sebentar tadi saya terima telefon, dia memberi laporan, dia kata bahawa sekarang ini Parti Perikatan Nasional ataupun PAS di Perlis seolah-olah lumpuh. Kerana jumpa puncanya. Saya kata kenapa jadi begitu? Sebab sebelum Datuk Seri Syahidan Kasim dicalonkan bertanding mewakili parti PAS, terdapat ada seorang wanita, pimpinan wanita PAS, Muslimah lah, yang telah pun dikenal pasti dan telah pun bersiap sedia untuk bertanding sebagai calon PAS di Arau. Tapi apabila Syahidan Kasim dia bertemu dengan pimpinan PAS, maka tiba-tiba saja Syahidan Kasim menjadi calon bagi parti, mewakili parti PAS. Ini membuatkan warga PAS di Perlis sudah pun beralih arah kepada UMNO Barisan Nasional. Ini dapatan saya, saudara. Saudara jangan marah dengan saya. Sebab puncanya kerana sepatutnya calon itu wanita. Saya tak mau sebut nama lah, tapi orang PAS di Perlis dia tahu siapa. Beliau adalah merupakan ketua Dewan Muslimah, ketua wanita lah daripada parti PAS yang dah siap sedia. Dah telah pun buat bekerja bertahun lamanya, setahun ke 2 tahun dah menyantuni banyak di kawasan-kawasan di negeri Perlis. Tiba-tiba beliau
tidak diturunkan hanya untuk memberi laluan kepada Syahidan Kasim. Jadi mereka merasakan pimpinan PAS ni apa cerita? Sudahlah tak boleh nak gunakan lambang PAS. Kini minta pula orang PAS bekerja memenangkan calon daripada parti bukan parti PAS. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Sebab itu saya katakan Arau insya-Allah ada kemungkinan boleh mendapat kejayaan bagi calon daripada Barisan Nasional. Saya jangan marah dengan saya, sebab itu saya katakan keyakinan overconfident yang terlampau di kalangan pimpinan-pimpinan dalam Pakatan Harapan sepatutnya diredakan. Jangan nanti besok orang ke Perak kata termonyeh-monyeh. Saya nak jelaskan juga, saudara. Mungkin malam besok saya akan memberi pencerahan lebih lagi. Pilihan Raya 2018, 4 parti bersatu. Menjadi satu buah ketumbukan yang besar, iaitu parti PBM yang dipimpin oleh Tuan Mahathir, ada Tan Sri Muhyiddin, saudara, dalam ketumbukan PBM. Kemudian adanya Parti Keadilan yang dipimpin oleh Kak Wan Azizah bersama gerombolannya. Saat itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara. Begitu juga dengan DAP, saudara. Begitu juga dengan Saudara Mat Sabu. Jadi ketumbukan yang begitu besar, saudara, mereka menyerang satu UMNO. Maka dikonyok UMNO sehabis mungkin. Tapi kali ini 4 ketumbukan itu sudah pun berpecah. Mereka saling tunding-menunding, salah menyalah, tuduh-menuduh, termasuklah UMNO pun kena tuduh. Jadi bagaimanapun, UMNO dengan ahlinya yang saya yakin kekal. Kerana walaupun UMNO kalah dalam pilihan raya yang lalu, tapi kali ini ahli-ahlinya kekal. Tidak ada satu cawangan pun yang dibubarkan berbanding dengan parti-parti yang lain. Saya tak mau sebutlah parti itu sangat-sangat begini, saudara. Tetapi apa yang saya lihat, bahawa ketumbukan mereka sudah pecah, jadi undi juga akan pecah. Seandainya di setiap kawasan parlimen, wakil-wakil ataupun ahli-ahli UMNO kental dan menyantuni pengundi-pengundi, besar kemungkinan UMNO boleh menang besar. Ini bagi saya bukan ramalan. Ini berdasarkan pada fakta. Dulu 4 lawan 1. Hari ini 4 sama-sama mereka bergaduh, UMNO kekal. Sebagai saya bagi contoh, Tan Sri Muhyiddin bertanding di Paguh. Dia dulu ada DAP, ada PKR, PBM. 3 ni termasuklah Amanah. 4 ni serang UMNO seorang, iaitu Datuk Ahmad Ismail. Maka Datuk Ahmad Ismail cuma dapat 16,000 lebih undi. Tapi 4 parti ini bergabung, mereka dapat mengumpul sekitar dalam 27 kursi, 27,000. Tapi kali ini daripada 27 itu, DAP tarik setengah, ada lebih kurang 11,000. PKR tarik setengah, ada lebih kurang dalam 5,000 dulu. Kemudian PBM. Kemudian ada lagi parti daripada parti Amanah. Jadi mereka berpecah. Dalam perpecahan itu, kalaulah Datuk Razali Ibrahim mampu untuk menyantuni pengundi-pengundi yang bersimpati, yang bersama dengan UMNO Barisan Nasional di Paguh, beliau boleh mencipta kejayaan. Ini gambaran fakta, saudara. Bukannya kita nak kata orang tak boleh dapat. Tak, tapi kerana undi yang dulu diperoleh oleh Tan Sri Muhyiddin sudah pun berkecai. Jadi laluan agak mudah. Cuma janganlah di saat-saat akhir ini timbul cerita-cerita yang bermasalah. Tapi saya yakin saudara Datuk Razali Ibrahim tidak mempunyai masalah dari segi peribadi di Paguh. Sebab Paguh dengan Muar itu tak berapa jauh, saudara. Dan saya terima kita ada tinggal lagi lebih kurang dalam 40 minit je lagi, saudara. Sebab lepas ni saya tak boleh bercakap dulu. Saya kena tunggu besok. Sebab malam ni tak boleh berkempen. Lepas ni tak boleh berkempen dah. Tapi daripada teman-teman saya, contohnya saudara MNJR, saya terima tadi, dia kata bahawa Barisan Nasional boleh menang 93 kursi di Semenanjung. Dan Pakatan Harapan dia kata boleh dapat dalam 54 kursi parlimen dan 12 pada Perikatan Nasional yang ada daripada PAS. Saudara, 12. Kalau 12 artinya PAS yang dulu dapat 18 merosot habis lah. Saya meramalkan, ini ramalan saya, berdasarkan pada kegagalan PAS menangani Muafakat Nasional, menimbulkan amarah di kalangan warga PAS, maka besar kemungkinan
Mereka mungkin tidak turun mengundi ataupun mengalihkan sokongan kepada UMNO Barisan Nasional. Ini dapatan saya, saudara. Tidak mungkin warga PAS ini akan mengalihkan sokongan kepada Pakatan Harapan. Jauh sekali lah mereka akan memberi pada PBM kerana mereka marah dalam Perikatan Nasional. Jadi walaupun saya tadi berjumpa dengan 2-3 orang, teman-teman daripada parti PAS, mereka mengatakan, jangan lupa Tanjung Karang tu kuat orang PAS. Tapi sekarang ni mereka seolah-olah kalau perang letak senjata. Sepi lah, saudara. Begitu juga di Sarawak Bernam. Saya tengok keadaannya. Dulu di pengaruh PAS untuk di Pantai Barat, di Selangor khususnya, iaitu di Sarawak Bernam, di Tanjung Karang, di Ulu Langat, saudara. Tapi kini sudah berbeza. Mereka amat kecewa apabila Muafakat Nasional tidak disantuni dan akhirnya berkecai. Menurut saudara Pak Eman, dia kata UMNO Barisan Nasional 93 Semenanjung, 54 PH dan 12 PN. Kemudian ada sambungan lagi, ada teman mengatakan 103 BN 41, PN 38, PH 3, Pejuang 5. Tapi bagaimanapun UMNO Barisan 31-36 pula dah, saya kata. Jadi banyak sangat ramalan yang bagi saya tidak benar, yang dilakukan oleh pelbagai agensi survey itu dan ini. Dan kesannya terdapat beberapa penafian. Antaranya macam semalam Majlis Profesor. Majlis Profesor adalah 3-4 orang. Dia kata dia mewakili 7 orang profesor negara yang seolah-olah mewakili Majlis Profesor. Dan seolah-olah Majlis Profesor itu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan akhirnya setiausaha Majlis Profesor menafikan. Jadi bagi saya bukan itu caranya lah untuk berkempen, saudara. Memang, saudara, terkini. Ini terkini, saudara. Barisan Nasional yang ketinggalan pada minggu pertama kempen pilihan raya ni, saya dapatan saya sudah pun dikatakan mula mendahului parti-parti lawan di 87 kursi parlimen di seluruh negara menjelang hari esok, saudara. Jumlah ini tidak termasuk sekutunya, iaitu Gabungan Rakyat Sabah, DRS, dan juga Gabungan Parti Sarawak, GPS. DRS dijangka akan mendapat paling kurang pun 5 kursi parlimen, manakala GPS akan memenangi 27 kursi parlimen. Jadi 5 campur 27 ada 32 di Sabah dan Sarawak, tak termasuk UMNO di Sabah, saudara. Jadi Barisan Nasional katanya, ini laporan yang saya terima, seandainya apa yang ramai kata berlaku, maka Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan yang lebih stabil dengan penyertaan Perikatan Nasional, kalau Perikatan Nasional nak masuk, yang saya kata sukar. Saudara, laporan itu dilakukan oleh perunding bebas yang kononnya dibiayai oleh sekumpulan pemimpin UMNO untuk mendapat informasi lebih baik bagi tujuan strategi dalaman. Macam mana saya katakan tadi, saudara, ada usaha-usaha dalaman UMNO itu sendiri sudah melihat bahawa besar kemungkinan UMNO Barisan Nasional boleh memenangi dan membentuk kerajaan. Maka ini yang tak seronoknya. Dah mula pun mereka mencari-cari jalan untuk melantik orang itu orang ini dalam kabinet. Saya harap agar calon-calon yang diturunkan oleh Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, mereka tidak terperangkap. Jangan lupa, Datuk Seri Zahid telah mengingatkan semua calon-calon jangan besar kepala. Kalau benang nanti, jangan besar kepala. Jangan mendahului pemimpin. Tunggu. Jangan macam dulu, melompat sana, melompat sini. Mereka mengkhianati parti. Lenjan. Saya pun lenjan juga, saya berjalan ke seluruh negara untuk memberi laporan. Tapi mereka kadang-kadang tidak ambil peduli. Hanya mementingkan tembolok dan diri sendiri, saudara. Dan ini dapatan mereka, saya nak bagi tahu, kononnya di Perlis ada 3 kursi, iaitu Kanga, Arau, Padang Besar. Memang saya tak nafikan. Besar kemungkinan kali ini UMNO Barisan Nasional boleh sapu bersih. Ini benar, saudara. Sebab ini pimpinan daripada PAS, warga PAS, ahli PAS akan memberi sokongan. Saudara, di Kedah
6 kursi saudara. Jerlun, Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Baling dan Sungai Petani. Saya boleh rekod lah benda ni, supaya malam besok kita tengok macam mana resultnya. Di Kelantan saudara, saya ingatkan ada 2 atau 3 saja. Sebab dulu kita cuma menang 2 kursi, iaitu 3 kursi, iaitu Macang, ini Tanah Merah, Jeli dan ini Gua Musang. Rupanya di Kelantan kali ini ada 6 kursi saudara, iaitu Ketereh, Macang, Jeli, Kota Baru, Gua Musang dan Tumpat. Tumpat ni adalah calon, sebenarnya beliau adalah orang PAS, pemimpin PAS yang dinafikan kerana Ayah Mat ni dia begitu mempertahankan muafakat nasional. Jadi kerana dia mempertahankan muafakat nasional, maka dia digugurkan daripada bertanding sebagai calon PAS. Maka UMNO ambil kesempatan letak balik Tuan Mat ini bertanding di Tumpat saudara. Dan dia mendapat undi dulu pilihan raya yang lalu sebanyak lebih 30,000 majoriti saudara. Itu di Kelantan. Di Terengganu kali ini Besut, Ulu Terengganu, Kemaman, Kuala Nerus ada 4. Dan ada 2 lagi yang saya tidak diizinkan untuk menyebut kerana katanya strategi. Kalau itu berlaku, Terengganu besar kemungkinan akan menyumbang 6 kursi. Di Pulau Pinang 3, sebagaimana yang selalu saya wawarkan, iaitu Kepala Batas, Tasik Gulugu dan Balik Pulau. Sementara di Perak kekal dengan 14 kursi, antaranya saudara Gerik, Lenggung, Padang Rengas, Sungai Siput, Kuala Kangsar, Parit, Tapah, Pasir Salak, Lumut. Saya nampak tadi gambar ini ahli parlimen Lumut yang memenangi pilihan dulu, Dr. Hatta Ramli, nampak gayanya tersengih-sengih saja saudara dekat kedai kopi, tak ada orang pun datang. Ini gambar yang saya nampak lah, yang dapatan saya, bukan dikirim oleh warga daripada UMNO, tidak. Teman-teman saya daripada Parti Amanah sendiri yang hantar gambar. Saya kata saya geleng kepala. Kalau ini keadaannya, tersengih-sengih duduk kedai kopi. Macam saya katakan, Datuk Zuraidah Kamarudin berdiri kat tengah-tengah jalan, nasib baik tak ada langgar dek kereta. Terlambai-lambai. Orang tak peduli pun. Kerana rakyat di Ampang merasakan beliau berdosa kepada partinya. Kerana beliau sanggup menjadi pengkhianat. Jadi saya rasa tak ada tempat lah kali ni Zuraidah. Begitu juga apabila Khalid Samad yang tukar daripada Shah Alam pergi ke Titi Wangsa. Banyak orang mengatakan itu adalah siri bunuh diri di kalangan pemimpin Pakatan Harapan. Bagaimana Dr. Syamsul Iskandar pergilah elok bertanding di Melaka, jadi ahli parlimen, menang. Menantang masa itu Ketua Menteri Melaka Datuk Ali Rastam, tiba-tiba bertanding di Bagan Datuk. Wuyup. Mudah-mudahan saya katakan janganlah sampai hilang wang pertaruhan, tapi kabarnya warga Bagan Datuk akan tetap berusaha untuk semua calon-calon yang menentang Datuk Zahid akan hilang wang pertaruhan. Ini saya beri gambaran sebab saya baru balik dari Bagan Datuk. Tadi pun saya pergi ke dekat kampung Sungai Nipah. Ada 5 ceramah diadakan, penuh. Walaupun malam diadakan pentas daripada Pakatan Harapan, orang pun datang, tapi tidak begitu memberansangkan. Sebab saya katakan Bagan Datuk, mana rumah yang tak disentuh oleh Presiden UMNO? Mana rumah, bukan orang saja yang tak disantuni, sama ada Melayu, India dan Cina. Saya melihat pengundi-pengundi keturunan Tionghoa Cina, mereka juga sudah kembali pada UMNO Barisan Nasional. Begitu juga bila saya pergi ke kawasan hutan Melentang, banyak kawasan-kawasan yang disantuni oleh Datuk Zahid Hamidi, kawasan India. Bila saya berbual dengan mereka, mereka kata, kita sudah kenal lama. Dulu sudah kenal sama ini Datuk Zahid Hamidi. Kita tak mungkinlah tukar orang lain. Itu gambaran mereka. Saya harus melaporkan pada saudara. Jadi di Perak, saudara, Lenggung, Gerik, ini Tubuh saudara, Padang Rengas, Sungai Siput, Kuala Kangsar, Parit, Tapah, Pasir Salak, Lumut, Bagan Datuk, Tanjung Malim, Bukit Gantang. So ini semua kawasan yang bakal dimenangi oleh UMNO, menjadikan jumlahnya 14. Kemudian kita beralih pada Pahang.
Saya masih lagi jadi dapatan saya dengan apa yang dikirimkan tadi, yang terkini saudara yang saya dapat, Pahang, Cameron Highland, Lipis, Raup, Jerantut, Paya Besar, Pekan. Pekan tu memanglah takkanlah Pekan, bukanlah ya saudara. Maran, Kuala Kerau, Temerloh, Bentung, Bera, Rompin, Indra Mahkota, semua 14 kawasan saudara. Faham? Di Selangor, ini yang saya rasa, ya ke? Saya cakap dulu, ini ya ke? Kerana ada 6, saya ingatkan 4 atau 5, saat 3 atau 4 je. Rupanya Sabak Bernam, Hulu Selangor, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Hulu Langat, Kuala Langat, dan khabar terbaru yang saya terima saudara, iaitu Shah Alam. Besar kemungkinan Syam Jalil boleh menempa kejayaan di Shah Alam. Kalau itu berlaku 7, dan Qari Jamaluddin pun katanya besar kemungkinan boleh berjaya di Sungai Buloh. Kalau itu 8 kursi. Saudara, ini gambaran yang saya dapat. Saudara jangan marah dengan saya. Laporan terkini wilayah persekutuan. Saya menyangkakan 3, paling maksimal pun 4. Rupanya Titiwangsa, Putrajaya, Labuan, ini kawasan dulu dah menang. Dah menang pun bukan sikit, besar. Titiwangsa kali ini memang saya tengok macam mana Datuk Saudara Khalid Samad nak santuni pengundi pun, pengundi boleh tolak begitu saja. So artinya Titiwangsa, Putrajaya, Labuan, dan laporan terkini saudara, iaitu Setiawangsa dan juga Wangsa Maju. Rupa-rupanya saya tak ada di Setiawangsa, saya tak ada di Wangsa Maju. Saya menerima kiriman teman-teman mengatakan dan juga Lembah Pantai. Lembah Pantai memang saya ada pergi sekejap. Sekembalinya balik daripada Maran, saya singgah ke Lembah Pantai kerana saya hanya mahu menyantuni sahabat saya, Datuk Ramlan Asqalani. Itu pemain bola sepak negara. Nak tanya khabar. Rupanya majlis-majlis yang dihadiri oleh beliau mendapat sentuhan, mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Tapi pendekatan yang dilakukan oleh JR di Lembah Pantai, dia tak ada buka peta besar, rumah ke rumah, lebih dekat di hati rakyat. Jadi kalau ini berlaku, Titiwangsa, Putrajaya, Labuan, Setiawangsa, Wangsa Maju, Lembah Pantai, 6 saudara. Ini yang saya kata terkejut juga. Saya kata betul ke laporannya? Tapi ini yang saya dapat. Saudara jangan marah dengan saya. Saudara Bob Bear, dia kata saya ni syok sendiri. Saya bukan syok sendiri. Ini laporan saya dapat, saya baca satu-satu. Sebab saya kata kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Jangan marah. Kalau saudara betul-betul sayangkan parti saudara, teruskanlah malam ni juga. Tapi dah nak ambil tinggal berapa lagi? Tinggal lagi dalam setengah jam untuk berkempen. Jadi janganlah marah kat saya memberi pencerahan. Letih-letih pun kita balik dari Bagan Datuk bagi laporan, kata kita syok sendiri. Kalau saya syok sendiri, saya menang 222 kawasan lah. Saudara, di Negeri Sembilan, cubalah nafikan Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau, Tampin. Malahan dapatan saya daripada saudara Faizal, itu Ketua UMNO bahagian di Polisen, dan beliau begitu positif. Ini yang terkini. Barisan Nasional di 6 kawasan: Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau, Port Dickson, Tampin. Tak ada pula mengatakan Seremban. Tak ada pula mengatakan Rasah. Jangan lupa saya memberi laporan ini, laporan yang terkini yang teman-teman bagi tahu pada saya. Tuan, saya melihat macam saudara Dinho, dia kata terbaiklah Tuan Hisham Jalil mudah-mudahan menang di Shah Alam. Dapatan saya, warga Shah Alam, boleh katakan berdenging-dengung lah telefon menghubungi saya, menyatakan bahawa mereka gembira saudara Syam Jalil diturunkan bertanding di kawasan Shah Alam, kerana lama sangat warga Shah Alam menantikan pemimpin yang benar-benar terbaik di kalangan yang baik-baik. Itu keadaannya saudara. Takkan saya nak nafikan, itu gambarannya. Saudara kata saya ni dalam keadaan syok sendiri dan sebagainya. Saudara, iyalah saudara, siapa ni minta undilah PA ramai-ramai. Aboy, teruskanlah berkempen saudara. Tak, saya bagi tahu. Saudara macam saudara Azmi, saya tak dapat ini. Saudara Azman Ismail dengar cerita Tambun Anwar Ibrahim kalah. Saya tak boleh kata begitu saudara, sebab belum mengundi lagi. Tak boleh. Jangan kata orang ni kalah, orang ni menang. Tidak. Tapi saya rasakan ini gambarannya saudara. Di Perak saya tak mengatakan
Tambun itu UMNO Barisan Nasional boleh menang. Saya biarkanlah ini keadaannya. Sebab itu setiap saya harus memberi laporan yang sentuhan realistik dari masa ke semasa. Begitu juga di Melaka, saudara. Bagaimana kita boleh menafikan kawasan Masjid Tanah, Alor Gajah, Tangga Batu, Hang Tuah Jaya dan Jasin. 5 kawasan ini. Saya tak katalah di Kota Melaka boleh menang, tak ada. 5 kawasan. Di Johor, ini saya kata terang saya masih dapatan dan tadi pun hantar yang terkini juga, malahan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar ni, Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri On Hafiz, dia sendiri turun ke Keluang. Saya dapat laporan. Saya kata macam mana yang datang tu? Dia kata sambutan di luar biasa. Bahawa 2,000 ahli daripada DAP sudah pun melompat menyertai MCA. Ini laporan yang saya dapat, saudara. Jangan marah dengan saya. Itu di Keluang. Laporan di Keluang, gertinya kalau 2,000 ahli daripada pundi-pundi Cina ini melompat pergi ke MCA, maka MCA lah menang. Mengalahkan calon yang bertanding itu adalah calon daripada DAP. Di Bukit Mahkota, di Mahkota, kawasan Dun Mahkota, solid kepada calon MCA. Di kawasan Bandar Keluang sendiri. Itu sebagai contoh, saudara. Jadi Johor ada 18 kawasan, saudara. Iaitu Segamat, Sekejang, Ledang, Parit Sulong, Air Hitam. Takkanlah kawasan Parit Sulong Datuk Norani boleh kalah. Ini saya cakap terang, saudara. Parit Sulong, Air Hitam, Seri Gading, Batu Pahat, Simpang Renggam, Sembrung, Keluang, Mersing, Tenggara, Kota Tinggi, Penggerang, Pontian dan Tanjung Piai. Malahan kedudukan di Paguh juga. Ini saya harus memberi laporan ini supaya besok kita tunggulah. Sebab saya kata besok itu milik siapa? Berapa jam je lagi, saudara. Di Sabah. Ini di Sabah, saudara. Bahawa besar kemungkinan saya letakkan 2-3 hari lepas 6 saja UMNO Barisan Nasional di Sabah boleh menang. Tapi rupanya laporan yang saya terima, ini yang terkini, naik daripada 6 ke 4, itu 10. Iaitu di Kota Belud, di Putatan, Kimanis. Jadi artinya kalau Kimanis tu saudara ini Alamin sudah pun memperbaiki kedudukannya. Di Kimanis, sebab Kimanis kita baru lepas menang tadi pilihan kecil, dapat 2,000 lebih majoriti. Saudara, Kimanis, di Beaufort, Ranau, Tenom, Pensiangan, Libaran, Kinabatangan dan Kalabakan. Saya tak katakan bahawa kawasan Sepanggar boleh menang, tidak. Itu sedangkan UMNO Barisan Nasional bertanding di situ. Tapi tak ada laporan yang saya dapat ini. Jangan kata saya sok sendiri, saya terasa juga letih-letih saya orang duk kata kita. Jadi Saudara Nasir Hassan, Barisan Nasional gelombang biru. Saudara, yang penting saya bukan salah seorangnya. Itu pulanglah Saudara Abah Kasim. Saya harus menyantuni saudara. Saudara Mi Pedu, Paguh macam mana? Paguh, gitulah laporan saya. Kedudukan sekarang ni Datuk Razali Ibrahim semakin mendahului. Itu keadaannya. Sebab itu sekarang ni Perikatan Nasional is all out. Beruntunglah warga Paguh, sebab adalah turunan hujan-hujan yang mengandungi hasil. Terimalah, jangan risau. Rezeki ambil. Tapi undi terpulang pada anda. Jangan bagi tahu kat orang. Undi sendiri-sendiri. Jadi dalam keadaan begitu, saya nampak bahawa Paguh ni dengan turunan begitu, rakyat tidak akan terkesima dengan taburan wang ringgit. Mereka telah pun buat ketetapan. Beri, ambil. Itu anggap sebagai rezeki terpijak. Banyak juga kabarnya, saya tak tahu berapa. Saya tengah menanti laporan daripada Paguh. Tapi setakat hari ini, teman dari Johor melaporkan pada saya yang tinggal di Muar. Dia kata, Paguh, gone, Tan Sri Muhyiddin. Tapi dia tak kata pula Muar apa semua. Dia begitu, saya tak nampak. Tapi di Sabah begitulah, 10. Sementara itu 5 kerusi JRS Gabungan Rakyat Sabah ni juga yang lebih favor pada UMNO Barisan Nasional, iaitu di Kudat, Kota Marudu, di Papar, Sepitang dan Keningau. Saya meskipun saya pulang daripada Sabah, jadi kalau 10 campur 5, 15. Di Sabah ada 25 kursi, ada 10 lagi. Itu memang saya tak nafikan, saudara. Saya dah cakap itu hari waktu saya di Sabah, warisan masih lagi ada gripnya.
Alangkah baiknya kalau warisan bersama dalam Barisan Nasional. Tapi tak tahulah, terpulanglah kepada saudara Datuk Syafiq Abdal. Kalau beliau mahu menyertai bersama dengan Barisan Nasional di Sabah. Sebab di Sabah UMNO tidak lagi boleh dianggap sebagai parti semenanjung. Kerana UMNO Sabah diberikan autonomi. Terpulanglah sama mereka. Cuma di semenanjung ni memimpin supaya jangan terkeluar daripada asas-asas kepartian, saudara. Saudara Din Ho, Tuan Hisham Jalil memang layak menjadi pemimpin berdasarkan pendidikan, pengalaman dan keprihatinan pada kepentingan rakyat. Kalau menang, katanya kami di Tenum Sabah juga dapat manfaatnya. Sampai ke Tenum Sabah pun dapat manfaat. Jadi artinya itu di teman kita yang menghantar kiriman, saudara Din Ho, saudara. Saudara Zainul Muhammad, terima kasih. Jet, apa pula nama rasuah tu? Terpulanglah. Kalau mereka memberi wang apa semua, itu kepakaran. Nak kata rasuah tu orang marah, tapi dia tuduh UMNO ni rasuah. Tapi kalau kita ikutkan, paguh begitulah keadaannya, turunlah segala-galanya sebagaimana scheme of thing. Kalau nak tuduh warisan, tapi malah cakap warisan masih kuat. Saudara Putra, benar. Itu gambarannya. Saudara Mari Hasim, insya-Allah dia jadi insya-Allah boleh menang berkat sokongan Tok Pa. Macam mana pula Tok Pa menyokong boleh menang pula UMNO Barisan Nasional. Dan kedudukan kerusi di GPS, saya melihat ada 27 kerusi. Saya kata 25 di Sarawak. Rupanya laporan saya dapat 27, iaitu Mas Gading, Santubung, Putrajaya, Kota Samarahan, Puncak Borneo, Serian, Batang Sadong, Batang Lupar, Seri Aman, Lubuk Antu, Betung, Saratok, Tanjung Manis, Igan, Sariki, Julau, Kanawit, Lanang, Mukah, Selangau, Kapit, Hulu Rajang, Bintulu, Sibuti, Baram, mana lagi? Ini Lawas, saudara, dia Bintulu, dan akhir sekali Lawas ke 222 seluruhnya. Jadi gambaran yang saya dapat kedudukan sekarang ni, saudara, yang saya dapat setiap malam saya mengatakan bahawa seandainya UMNO Barisan Nasional di Semenanjung, okey, saudara, boleh mencapai kejayaan sekitar antara 88 ke 92 kerusi, artinya campur. Jangan sesekali kita menggunakan kononnya cawangan khas atau SB. Laporan SB polis begini, laporan MIO intelijen begini. Saya kata tak betul. Jangan gitu. Jangan kita gunakan babitkan mereka. Mereka tugasnya adalah untuk mengawal keselamatan, menjaga keselamatan kita. Matlamatnya agar negara sentiasa aman. Saudara, kita tunggu besok. Tak lama lagi. Sekarang 20 minit saya tak boleh lagi berpencerahan, saudara. Tekak pun dah sakit, jauh perjalanan, semua saya memenuhi permintaan anda. Malam ini saya harus memberi pencerahan. Dan setakat ini dapatan saya, insya-Allah UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan. Kita tunggu besok, terpulang pada rakyat. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.